Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Irfan bin Muhammad Ali. Nombor matrik saya ialah 2020789977 dan ini semua adalah saya punya kawan-kawan bantu saya untuk membentangkan video ini. Silakan kawan saya boleh persembahkan diri anda. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Tuan Muhammad Akram bin Tuan Faeh. Nombor matrik saya 2020175235. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Muhammad Fazmi bin Muhammad Fazil. Nombor matrik 2020161665. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Akmal Rizal Bazarul Shah, nombor matrik 2020783969. Okey, saya akan mulakan saya punya pemulasan untuk hari ini. Okey, hari ini saya dan kawan-kawan saya akan mempersembahkan cerita Muhammad the Last Prophet, dan cerita ini adalah cerita animasi. Cerita Muhammad the Last Prophet ini ditayangkan pada tahun 2002. Tahun 2002 dihasilkan oleh Bandar International arahan Richard Rich. Dan filem ini ditayangkan hanya pada pawagam yang tertentu di Amerika Syarikat. Filem ini menceritakan tentang kelahiran Islam dan Nabi Muhammad. Juga terdapat beberapa peristiwa besar yang berlaku seperti Perang Badar, Perang Uhud dan penaklukan kota Mekah. Okey, sinopsisnya pula ialah filem ini bermula dengan suasana Mekah yang sangat tidak adil dan diperintah oleh pemerintah yang tamak dan lapar kuasa. Selepas itu, filem ini menunjukkan pemandangan Nabi Muhammad SAW berjumpa dengan Malaikat Jibril. Lalu, Malaikat Jibril mengatakan supaya mengikut perintah-perintah Allah kerana Allah yang mengajar manusia apa yang tidak diketahui. Diikuti tahun-tahun pertama Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi bermula dengan permulaan Islam di Mekah, di mana umat Islam dianiaya seperti dibaling batu. Hamba seperti Bilal bin Rabah disebat di tengah kota Mekah oleh pemerintah Mekah iaitu Umayyah, dan Abu Jahal membunuh ibu Ammar iaitu Sumayyah kerana tidak mengikut Tuhan mereka dan memaksa untuk tidak mengikuti ajaran Islam. Pakcik baginda iaitu Abu Talib sebenarnya menyokong baginda tentang penyebaran Islam, dan juga Hamzah menyokong baginda. Tetapi Abu Lahab iaitu bapa saudara baginda tidak menyokong ajaran Islam kerana tidak percayai bahawa baginda pernah berjumpa dengan Malaikat Jibril. Selepas itu, tahun kedukaan tiba kerana isteri Nabi Muhammad SAW iaitu Khadijah dan pakciknya Abu Talib meninggal dunia di tahun yang sama. Semasa Abu Lahab menjadi pemerintah Mekah, sekutunya menghasut penduduk Mekah untuk menentang ajaran Nabi Muhammad SAW, iaitu ajaran Islam. Umat Islam diberitahu untuk pergi tinggal di Yathrib secara rahsia kerana pemerintah Mekah iaitu Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Sufyan merancang untuk membunuh umat Islam dan terutamanya Nabi Muhammad SAW. Dalam beberapa hari kemudian, baginda tiba di Yathrib dan umat Islam amat gembira dengan ketibaan Nabi Muhammad SAW. Dan Yathrib diberi nama baru iaitu Bandar Rasulullah, Madinah. Selepas itu, Perang Badar tercetus disebabkan orang kafir merampas harta-harta umat Islam yang ditinggal di Mekah dan orang Islam mahu mengambil semula harta mereka. Perang ini berakhir apabila Sumayyah dan Abu Jahal dibunuh oleh tentera Islam dan diberi kemenangan kepada umat Islam. Pada Perang Uhud pula, tentera kafir mempunyai 3,000 askar dan tentera Islam pula hanya mempunyai 700 askar. Hamzah dibunuh dan meninggal dunia di Perang Uhud ini. Perang ini diberi kemenangan kepada tentera kafir. Pada Perang Parit pula, tentera Islam membuat parit besar dikelilingi Madinah supaya tidak dapat diserang oleh tentera berkuda berkafir. Perang ini dimenangi oleh umat Islam apabila Allah SWT memberi
ribut taufan yang besar kepada tentera kafir ini dan menyebabkan kerosakan kepada mereka. Perang ini diberi kemenangan kepada umat Islam dan membuat pemerintah Mekah takut akan umat Islam. Pemerintah Mekah Abu Sufyan berjumpa Nabi Muhammad SAW untuk memeluk Islam dan bersetuju untuk memberi sepenuh kawalan kepada baginda dan menjadikannya sebagai pemerintah Mekah Islam yang pertama. Okey, antara watak-watak yang terdapat di dalam cerita Muhammad The Last Prophet ini ialah Bilal bin Rabah, Nabi Muhammad SAW, Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Talib dan Abu Sufyan. Seterusnya saya akan menceritakan dengan lebih mendalam tentang watak-watak yang disampaikan oleh rakan saya tadi. Nabi Muhammad SAW. Nama panjang ialah Muhammad bin Abdullah, merupakan Nabi dan Rasul yang terakhir bagi umat Islam. Dilahirkan di Mekah, Semenanjung Arab. Baginda ialah orang yang pertama memeluk Islam. Isteri baginda bernama Khadijah. Berjumpa dengan malaikat Jibril untuk diberitahu bahawa baginda adalah pesuruh Allah. Beliau memulakan dakwah Islam di Mekah. Baginda wafat pada umur 63 tahun. Seterusnya Abu Talib. Abu Talib ialah bapa saudara Rasulullah dan seorang yang kaya raya. Abu Talib juga amat menyayangi Rasulullah dan sentiasa menyokong perbuatannya. Abu Talib lah yang membawa keamanan terhadap umat Islam selepas berbincang dengan pemerintah Mekah tentang perjanjian permulawan. Namun begitu, Abu Talib meninggal dunia pada tahun kedukaan kerana meninggal dunia bersama isteri Nabi Muhammad iaitu Khadijah pada tahun yang sama. Terusnya Abu Sufyan. Abu Sufyan adalah ketua kaum suku Quraisy Mekah yang menjadikan dia salah satu yang paling berkuasa di Mekah. Abu Sufyan tidak gentar akan tentera Islam maupun Abu Sufyan benci umat Islam dan terutamanya Nabi Muhammad SAW. Perang Badar tercetusnya daripada tindakan Abu Sufyan. Pada akhir sekali, umat Islam berjaya menaklukki Mekah dan membuatkan Abu Sufyan mempercayai Nabi Muhammad dan memeluk Islam. Abu Jahal pula adalah seorang pembesar di Mekah, terkenal dengan permusuhannya terhadap Nabi Muhammad dan umat Islam. Abu Jahal berasal dari Bani Makhzum, mempunyai seorang anak yang memeluk Islam iaitu Ikrimah bin Abu Jahal. Meninggal dunia pada umur 54 tahun, terbunuh dalam perang Badar. Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah seperti yang kita tahu adalah salah seorang sahabat yang dipercayai baginda. Lahir di Astara sekitar 43 tahun sebelum hijrah. Seorang yang tinggi dan berkulit gelap. Beliau pernah diseksa oleh Umayyah bin Khilaf untuk meninggalkan Islam. Selepas dimerdekakan dari pengabaan, beliau mengabdikan diri kepada Allah dan Nabi Muhammad. Bilal bin Rabah adalah orang pertama yang melaungkan azan dalam sejarah Islam. Akhir sekali adalah Abu Lahab. Nama penuh beliau ialah Abdul Uzza. Beliau adalah bapa saudara Nabi Muhammad SAW. Meninggal dunia sekitar 624 sebelum Masihi. Digelar Abu Lahab kerana pipinya yang selalu merah keradangan. Itu sahaja daripada saya. Okay, baiklah, sekarang saya akan terangkan tema semiotik untuk filem ini. Tema ialah di dalam filem animasi Muhammad The Last Prophet ini mempamerkan tema semiotik secara keadilan di dalam keagamaan dalam menyampaikan mesej yang ingin diberikan kepada penonton. Okay, seterusnya ialah analisis shot. Terdapat banyak shot ataupun sudut kamera yang ditunjukkan di dalam filem Muhammad The Last Prophet ini, seperti long shot, medium close-up shot, extreme close-up shot, bird's eye view dan eye view. Seterusnya saya akan menceritakan tentang analisis melalui props. Yang pertama ialah Shilling Emas. Melihat dari babak pertama, seorang pemuda yang bergelar ayah mencerita kepada anaknya ketika situasi di Mekah sebelum dipeluk Islam. Pemuda tersebut baru sahaja menghabiskan kerjanya dan mendapat upah iaitu Shilling Emas. Namun beberapa saat kemudian dia telah dirompak dan diugut dari seorang ketua berpangkat tinggi. Lalu pemuda tersebut meloloskan diri. Ini menggambarkan suasana di Mekah pada zaman jahiliah di mana tiada undang-undang dan penduduk bebas melakukan apa-apa sahaja tanpa peraturan yang ditetapkan. Shilling Emas merupakan prop yang penting untuk tunjukkan penonton situasi di Mekah ketika zaman jahiliah. Yang kedua ialah cambuk. Apabila Umayyah bin Khalaf iaitu tuan kepada Bilal
Bilal bin Rabah ialah seorang hamba yang mendapat tahu bahawa Bilal memeluk Islam. Dia terus menyeksa beliau untuk keluar dari Islam, tapi Bilal enggan. Selepas didesaki Abu Jahal, Umayyah mengheret Bilal keliling Mekah sambil diejek-ejek oleh kanak-kanak di sana. Pada satu beliau diikat di tanah pasir yang panas, lalu disebat oleh cambuk dan batu besar diletakkan di atasnya kerana enggan meninggalkan Islam. Cambuk ialah proses yang digunakan oleh pengarah untuk menunjukkan bahawa ekstrimnya hukuman yang dikenakan kepada hamba-hamba ketika zaman dahulu. Ia juga menunjukkan betapa beratnya hukuman yang dikenakan. Bilal masih bertahan dan percaya kepada Allah SWT akan melindunginya. Pengarah ingin menunjukkan bagaimana seorang Muslim taat kepada Tuhannya dan menghadapi segala cabaran. Seterusnya ialah analisis melalui kostum. Filem ini dihasilkan dengan lukisan tradisional, tangan dan teknologi. Boleh dikatakan filem animasi ini mempunyai gaya animasi tersendiri. Memandangkan wajah para nabi dan malaikat tidak dapat dilihat oleh fitrah manusia, pengarah filem ini menggunakan cahaya yang berbentuk bulat untuk mewakili malaikat Jibril ketika pertemuannya dengan Nabi Muhammad. Watak-watak lain tidak mempunyai banyak perbezaan dalam cara pemakaian mereka. Bagi golongan yang kaya, mereka memakai pakaian yang menutupi kepala sampai kaki dan pakaian mewah. Warna pakaian mereka lebih terang dan menarik perhatian. Manakala bagi golongan yang sederhana, pakaian mereka hanya cukup menutupi aurat. Bagi golongan hamba pula, mereka hanya memakai seluar pendek dan sedikit kain menutupi separuh badan bagi menampakkan kedudukan dan pangkat yang disandang. Semasa peperangan pula, pakaian lengkap berperisai dan senjata. Okey, sampai situ sajalah kita punya pembentangan ini. Okey, saya Muhammad Irfan bin Muhammad Ali dan kawan-kawan saya Akram, Fazmi, Akmal Rizal ingin mengatakan terima kasih kerana sanggup mendengar kami punya pembentangan. Assalamualaikum.